Welcome back to podcast Gang Room Rental episod ketiga. Alright, so sebenarnya bila KLS buat kelas, sebenarnya soalan paling banyak Syida yang ditanya adalah tentang kos, modal ataupun bajet yang kena keluarkan kalau kita nak buat bisnes ni untuk satu rumah. So macam KLS saja, ada yang kita hanya buat sebagai manage sahaja. Macam Syida buat sekarang ni kan manage sahaja. Maksud manage ni maksud manage ni kita tak sewa unit tu. Kan? Kita hanya tolong carikan tenant dan kita jaga tenant. So kita ambil commission kita dan owner dapat yang lebihan tu. Betul kan? Betul. Dan yang satu lagi kita panggil sublet. Sublet ni kita ambil unit dia sewa dan kita sewakan semula. Tapi unit yang kita ambil ni kita nak yang fully furnished. Betul. Jadi landlord kena keluarkan modal. Cuma hari ni banyak landlord pun tak ada duit juga. So kadang-kadang subletter dia keluarkan cost dia kan. So macam Syida sendiri mungkin boleh share sepanjang Syida berkecimpung dalam bisnes ni kan. So berapakah modal, apakah jenis-jenis barang-barang yang Syida kena beli, apa yang landlord kena beli. So mungkin untuk kita punya kawan-kawan di luar sana dia nak tahu kan, sebab Syida sendiri ada 50 biji rumah kan, bukan senang nak handle. So kalau nak keluarkan modal sendiri pun tak larat nak keluarkan banyak-banyak. Siapa ada duit banyak-banyak nak keluarkan kan? Kalau betul ada duit banyak tak ada dah nak buat kerja dah. Kan? Alright. Okay, so Syida mungkin boleh share sedikit lah pengalaman Syida. Peringkat awal 10 unit tu memang kita sublet lah, kita sewa atas owner dan kita buat renovation lah, kita tambah partition. Tapi benda tu memang sebab kita yang keluarkan masa tu. So almost satu rumah masa tu 2016 kan. 2016 dalam 10k boleh lah untuk set up satu rumah masa tu. Okay. So bila dah 10 unit, almost berapa 10 kali 10 dah. Ui, banyak tu. Banyak. So kita tukar company dah. tukar buat JV. Okay. JV yang sampai sekarang saya buat lah 20-80. 20 hingga 23 macam tu lah. 20-80. So maksudnya kita tidak menyewa dengan owner, kita JV. JV renovation ke apa under owner punya cost. Okay. Kita maksimumkan bilik dia. Kalau ada 3 kita tambah lagi mungkin 3 bilik lagi. Okay. So maksimum. Siapa yang tambah bilik tu? Kita punya yang contractor team. Maksudnya yang Syida sendiri yang keluarkan kos ke atau that landlord? one under landlord. Kalau JV under landlord yang keluarkan. Okay. Tapi ada juga yang masa tu lah landlord macam dari segi financial problem. So masa tu memang pihak NES akan advancekan dulu. Advancekan. Tapi bila kita dapatkan penyewa masuk, so staggered kita akan potong lah. Kita tolak. Okay. So sampai settle, then owner akan dapat benda tu perjanjian awal lah kan. So dia agree macam tu, it's okay. So discuss tentang profit lah. Betul dengan landlord. Okay. Selalunya kalau barang yang Syida kena beli, barang apa yang Syida akan beli untuk keperluan bisnes ni? Untuk sublet ni yang penting kena ada almari, kena ada tilam, kena ada katil, ada cadar, ada cadar dengan ni bantal tu kira kita macam Satu gift set lah benda tu kan. Dan yang penting barang rumah kena penuh, kena sediakan mesin basuh, kena sediakan peti ais, dapur masak. 3 benda tu yang main lah. So landlord lah yang keluarkan modal tu semua. Betul. Wow, itu boleh jadi aset kepada landlord tu sebenarnya. Tapi contohnya bila dah landlord dah tak nak kita uruskan, memang benda tu jadi landlord punya lah. Dia punya lah. Tak ada isu pun kan benda tu. Tapi so far selama kita uruskan landlord pun tak macam kan saya cakap lah, dia pun tak nak uruskan. So memang kita keep continue uruskan rumah dia. I see. Okay. So maksudnya Syida sendiri tak payah nak keluarkan modal banyak lah kan untuk konsep JV, betul. Okay. Yang sublet ada tak unit sublet? Maksudnya ambil terus sewa, tak ada tak manage? Sekarang memang saya tak ada buat tak yang adalah. Ya betul. Okay. Alright. So kalau you dengar daripada pengalaman Syida ni, selalunya untuk pengetahuan you all lah KLS bagi sedikit clearance dekat sini.
untuk newbies yang baru nak mula, sebenarnya it's normal you buat sublet. Okay, sebab manage ni dia bukan benda yang senang kita nak discuss dengan landlord. Dan mereka ni dia nak tengok siapa orang ni, betul tak? Sebab dia orang ni kebanyakannya bukan orang biasa-biasa. Betul. Dia mungkin investor, dia mungkin business owner yang beli banyak rumah, betul tak? Ataupun mungkin mereka ni adalah orang-orang yang kita kenal, kawan-kawan ataupun kawan kepada kawan Dan apa satu semua. lagi dia isu dia pasal trust, duit. Ya, trust. Duit ni kan? sangat-sangat bahaya sebenarnya. Ya. Kalau you bagi company yang tak amanah, tak jujur, you takkan dapat betul. bulan-bulan rental tu sepatutnya. Betul. Tu kita Sebab tak nak ini dah macam banyak tu. berlaku dekat Betul. luar sana. Jadi untuk newbie di luar sana, kalau you all tanya cost kan, nak mula bisnes ni macam mana, tak ada bisnes yang tak ada cost, tak ada Betul. modal. Okay, setiap apa orang kata bisnes memerlukan modal. Cuma modal tu dari segi apa? So kalau tanya KLS untuk newbies di luar sana, you all memang kena keluarkan modal untuk marketing dulu. Kan? Macam Syida pun mesti Betul. marketing you yang keluarkan modal Ya. kan? So you kena ada skill marketing. Kalau you pandai untuk dapatkan tenant yang boleh bayar harga yang premium dan you tahu boleh dapat income satu rumah tu berapa, bagi KLS you nak pergi nego dengan landlord untuk keluarkan modal, dah tak jadi masalah. Betul kan? Sebab mereka ni dia nak tahu berapa yang dia boleh dapat kalau dia keluarkan modal. Dia nak tahu ROI daripada modal yang dia keluarkan tu. Kalau ROI sampai lebih pada 3 tahun, siapa nak? ROI, the best ROI adalah kurang daripada 15 bulan. Itu the best lah. Tapi kadang-kadang kan, sebab disebabkan rental tak dapat nak collect banyak, so mungkin ROI akan drag sedikit. Cuma apa yang KLS nak share dekat sini, nak bagi tahu dekat sini untuk newbies di luar sana yang nak jadi macam Syida juga, yang ada beratus-ratus bilik, kita punya game plan untuk awal, you all memang kena all out untuk dapatkan skill jaga tenant. Okay, dan you pergi nego kau-kau dengan landlord, cari dulu unit yang dah memang fully furnished. Tak payah nak fikir pasal you nak beli barang ni, nak beli ni apa semua, nak suruh landlord beli barang lah apa semua. Sebab apa? Sebab takut-takut kita ni yang tak reti nak cari tenant dan you salahkan macam-macam pula lepas tu cakap oh tak boleh nak collect rental lah apa semua. No. You kena make sure that, okay, asah you punya marketing skill kan, sebab at the end you nak collect rental tu you kena tahu berapa you boleh jual. Kalau setakat kita jual macam jual bilik kita ni sama macam orang lain juga, so takut-takut nanti kita tak boleh nak cover cost yang landlord dah trust kepada kita kan. Alright, so kalau tanya modal, of course modal sangat-sangat diperlukan, cuma ada pelbagai jenis modal. Alright. Dan kalau tanya lagi sekali KLS, dalam banyak-banyak perabot yang kita kena fokus apa dia? Tilam. Jangan gaduh duk fikir pasal nak buat apa orang kata ID lah, kan? Nak buat apa orang kata partition lah. Mungkin partition tak perlu pun, kemungkinan. Sebab ada je tempat kawasan tertentu tak tambah partition pun dia dah boleh dapat rental yang tinggi. Sebab dia boleh sewa bilik tu tinggi. Dia kawasan yang sangat laku sewa, kadang-kadang tak perlu pun buat partition. Tapi perabot yang dia gunakan tu mestilah perabot yang memberi manfaat kepada tenant. Dia macam tu. Okay, dan kalau kita ambil dalam banyak-banyak tu tilam lah. Tilam ni tempat yang tenant paling kerap guna. Kan, dia balik-balik penat, dia nak duduk atas tilam. Kan, dia nak tidur atas tilam. Kebanyakan semua tilam lah sebab tu sewa bilik. Kan, so kalau kita tak utamakan benda yang utama ni, itu yang menyebabkan kita tak boleh nak sewa dengan harga yang tinggi. Pengalaman KLS memang sangat-sangat beza bila tukar tilam. Maksudnya tilam tu tilam yang good quality, ada topper, kita bagi cadar yang best kan. So dia terus tenant rasa macam itu yang dia perlukan. Then dia willing to pay. Okay, itu dah satu tips rahsia tau. Okay, so kita nak cerita tentang tadi kita cerita pasal modal apa semua kan. So dari segi teknikal lah, maksudnya maintenance rumah kan. Tadi Syida pun cakap rumah macam nak kena refurbish lepas 5 tahun apa semua. So dari segi, sebab ramai di luar sana yang
takut tenant ni merosakkan rumah. So banyak kena repair, especially landlord. So ada landlord yang dia fear dengan benda ni sebab dia pernah menyewa kepada orang dan rumah mereka ni tak dijaga dengan elok kan. Orang kata tenant dah keluar tu dia kena keluarkan lagi banyak duit untuk repair rumah kan. So dari segi pengalaman Syida lah dah lebih daripada 5 tahun dalam bidang ni kan. So macam mana dari segi pengurusan maintenance? Macam mana you punya tenant? Adakah dia jaga rumah dengan elok? Adakah you ada pengalaman tenant rosakkan barang ke apa ke? Untuk macam tenant biasa, kes-kes biasa macam leaking, benda-benda tu pada saya normal lah kan. Benda tu memang kita kena hadap lah you kan. tak sewa pun dia leaking. Yes. Memang tapi kita memang kita ada, bila apa-apa berlaku kerosakan, pihak penyewa kena notice kita melalui WhatsApp ataupun dipanggil submit form lah, komplain ada benda yang rosak. So dia orang kena snap gambar, kan, bagi tahu detail apa yang rosak. So nanti kita punya team akan dapatkan tukang lah, masa tukang untuk datang prepare. Dan biasanya kalau rumah-rumah yang macam tu kita pun ada regularly site visit juga. Tengok keadaan rumah. Kalau keep selalu berlaku tersumbat contoh kan. So why? Kenapa kan? Kenapa dia selalu tersumbat? So mungkin peringkat awal memang under owner punya cost lah. Tapi after that bila dah tenant dah masuk, that one under cost tenant. So sebab yang tersumbat tu mereka yang buat. Sebab yang makan, sistem makanan dibiarkan kan macam tu. So ada benda-benda terms yang kita kena mention bagi tahu penyewa, itu under cost diorang. Kalau benda macam berkaitan lampu ke apa tu, that one under kita. So memang benda tu dah ada SOP dia bagi tahulah under siapa punya responsibility. So diorang pun main peranan kalau apa-apa kerosakan tak boleh sewenang-wenangnya tukar ke apa benda tanpa pengetahuan pihak NES lah macam tu. So maksudnya kita kontrol betul-betul. Betul tak? Tak ada isu tenant ni merosakkan rumah. Betul tak? Betul. So untuk pengetahuan you all, sebenarnya kalau you sewa kepada satu family, itu adalah potensi yang sangat besar rumah rosak. Betul. Sebab apa? Sebab kita tak ada hak untuk masuk rumah tu lagi. Tetapi kalau you all bagi dekat pengusaha room rental macam Syida ni, so kita ada house rule yang sangat-sangat ketat kan, dan kita ada hak untuk masuk kerana mereka ni menyewa bilik. Diorang bukan menyewa satu unit. Betul. So kita masih lagi ada hak untuk masuk dan untuk monitor keadaan rumah. Jadi kepada landlord di luar sana, sebenarnya you all tak perlu takut nak bagi unit you kepada subletter macam kami ni. Betul. Kerana kita sendiri sebagai subletter pun kita tak suka tenant merosakkan rumah sebab nanti kita pun kena keluarkan kos. Betul tak? Tapi yang bestnya kita sentiasa monitor, kita sentiasa ada house meeting dengan mereka dan juga jika mereka yang buat kesilapan tu, mereka lah yang kena bayar. Dan kita boleh detect punya. Jangan risau, confirm boleh detect. Sebab apa? Itu dah orang kata asam garam dalam bisnes kita. Kita dah tahu dah kalau pipe tu apa orang kata tiba-tiba tersumbat. Kita tahu dah ini confirm ni nasi yang dalam periuk tu yang dia dah rendam tu, itulah dia buang kat situ, confirm dah. Ataupun dia buang minyak, minyak masak kan dalam sink. So meaning that itu benda rutin yang kita dah boleh detect dah siapa yang buat kesilapan. So jangan risau, landlord di luar sana, you all boleh dengan senang hati, okay, bagi kita uruskan unit you akan dijaga, unit you akan lebih bertahan lama, unit you akan naik harga nanti. Kenapa? Sebab you ada unit yang cantik kan, you dah fully furnishkan rumah, kita pun bawa tenant yang baik-baik, tenant dari syurga yang jaga rumah you pun wangi kan, you punya perabot semua dijaga, barang-barang elektrik, you punya peti, you punya washing machine pun kita akan selenggara dan kita akan jaga dengan elok kan. Alright, so bila kita buat bisnes ni, kita dah happy dengan recurring income, betul tak? Even KLS pun dah 10 tahun dalam bidang ni, masih lagi rasa gembira gila-gila lah orang kata dengan income ni kan. Sebab kita tak buat apa pun income tu masuk kan. So Syida sendiri ada tak rasa macam nak berhenti dah, tak nak dah
mungkin ada nak buat benda lain pula ke? Ada tak plan untuk exit? Ha. Saya tak ada plan untuk exit. Selagi saya boleh uruskan, tim saya boleh uruskan, insya-Allah kita uruskanlah. Mungkin kalau plan Alhamdulillah. pun kita kalau boleh kita nak tambah unit, betul tak? Sebab benda ni Kan. rasa seronok untuk buat. Kan. Kalau you all bekerja, mesti you all akan ada satu masa rasa boring. Kan? Mungkin boring sebab apa? Sebab you buat benda yang sama. Boring, stres Kan? kan. Sebab kita kerja dengan orang kan. Lepas tu gaji tak naik kan? Ataupun mungkin environment dah tak best kerja kan? So dalam business ni, you nak stres apa? Sebab you yang uruskan sendiri. Staff-staff yang you hire pun adalah staff yang you train sendiri kan, untuk uruskan business ni. Jadi sebenarnya business ni sebenarnya boleh dijadikan business yang you nak inherit kepada you punya waris-waris. Macam Syida sendiri pun dia dapat inheritance daripada arwah suami kan. So dia yang kembangkan business ni dan sekarang ni Syida just take over dan orang kata urus mana yang dia dah tinggalkan. Betul tak? Dan hari ni Syida dah boleh kembangkan lagi kan, untuk apa orang kata kelangsungan hidup kan. Kalau tak, bukan senang tau untuk perempuan yang baru kehilangan suami, nak kena jaga anak apa semua, nak kena keluar pergi bekerja tu. Betul tak? Betul. So bukan senang. Jadi kepada suami-suami di luar sana kan, so business ni sebenarnya business yang you boleh inherit kepada you punya anak-anak, kepada wife apa semua. So why not you buat business yang bersistem. Walaupun you ada beratus-ratus bilik tapi tak ada sistem, bukan senang untuk waris handover. Betul tak Syida? Macam Syida mungkin boleh cerita sedikit lah selepas arwah tak ada permulaan you nak take over tu. Sebab Syida sendiri pun memang dah bantu suami sebelum tu kan. Betul. Bukannya totally tak bantu langsung tak. kan. Sebabnya saya berhenti kerja pun atas permintaan suami untuk bantu uruskan milik sewa lah, sebab arwah tu ejen hartanah. So dia menjual kan. I So see. untuk bilik sewa ni memang tak ada orang yang boleh urus. So dia minta saya berhenti kerja. Okay. So uruskanlah. Uruskan sampai bila dia dah tak ada tu. Maksudnya kita tak adalah terkejut sangat. Tapi of course lah, sebabnya kita kena handle company. Kan. Benda tu pun saya pun belajar daripada bila dia dah tak ada, kita pun belajar something. Yes. Sebabnya benda dah ada. Betul tak? Unit tu dah ada. Kenapa you nak income pun dah ada. Income dah ada. Dan kenapa you nak berputus asa, menyerah kalah, tak nak uruskan. Sekurang-kurangnya you uruskan dulu dan you tengok macam mana. Dan ada juga isu bila baru je dia meninggal tu, ada juga owner-owner yang personally WhatsApp kita ke call kita kan. Kak, macam mana ni? So dia macam, yalah 50-50, boleh ke saya uruskan kan? Cuma saya cakap macam ni je. Bagi saya dengan tim saya urus dalam 3 bulan dulu. In case kalau you tak happy dan you tak dapat income yang you nak, you boleh quit lah. Itu yang saya boleh promise masa tu. Sebab kita tahu masa tu masing-masing semua tak yakin kita boleh uruskan ke tak kan. So saya kata bagi saya tempoh 3 bulan. So kalau saya boleh buktikan saya boleh uruskan rumah puan ketua ni dengan baik, so maksudnya saya boleh uruskan. So alhamdulillah after 3 months saya boleh manage. Adalah a few owner yang rasa nak quit tu, kita pun tak boleh nak halang kan. So yang mana boleh percaya dekat saya uruskan sebaik-baik mungkin lah. I see. So ini nak menunjukkan apa? Ini nak menunjukkan business room rental ni tak perlukan skill yang heavy sangat kan. Macam contohnya family doctor kan, dia nak inherit hospital dia kepada anak dia. Bukan senang. Betul kalau tak? Tak ada latar belakang medical macam mana kalau tak ada skill tu. Tapi dalam room rental insya-Allah siapa-siapa je boleh belajar. You tak perlu pun nak jadi very skillful, tak perlu pun orang kata memerlukan degree, higher degree ke apa. You boleh belajar, boleh buat, cari cikgu, cari geng-geng, betul tak? So insya-Allah boleh uruskan. Kepada leader-leader di luar sana, suami-suami di luar sana, isteri-isteri di luar sana, ini adalah bisnes yang betul-betul you boleh inherit kepada you punya waris dan betul-betul boleh memberi orang kata income yang
senang. Betul tak Syida? Hmm. Kan? Maksudnya income tu you dah tak payah buat sale dah sebenarnya. Betul tak? You just carikan tenant sedia ada Yes. je kan. Mana yang So kosong kita masukkan penyewa lah macam tu. yes. Tapi yang dah ada tu still memang dah dapat Kan. income dia kan. Bukannya kita tiap-tiap bulan nak kena pergi buat sale kan. Betul. Nak kena pandai marketing baru boleh dapat sale apa semua. Nak kena buat live dulu berjam-jam baru boleh dapat sale. Tak perlu. Okay, bisnes kita ni bisnes yang paling simple, paling senang, siapa-siapa boleh buat, peringkat umur mana pun boleh buat. Alright? So, sebelum kita berakhir untuk podcast Gang Room Rental, episod ketiga ni, KLS nak bagi tahu dengan semua orang di luar sana, especially kita dah nak beraya ni kan. So selalunya orang beraya habiskan duit dan selepas tu balik pening nak cari duit semula. Pening sebab apa? Gaji dah habis digunakan. Kalau orang government dapat gaji awal. So nak kena tunggu gaji tu sebulan lebih lagi baru dapat gaji apa semua kan. Tapi Gang Room Rental kita tak ada isu. Sebab apa? Orang yang duduk di bilik dia tetap memerlukan tempat tinggal dan dia kena bayar. So kita pun tetap dapat income walaupun kita tak buat marketing pada bulan tu. Kan? Tetap income masuk, best macam biasa. Kita balik raya, kita dah habis duit beraya, balik raya dekat KL ni, akaun penuh semula. Siapa nak income yang macam ni, yang recurring, yang tak ada musim, yang senang saja, you tak payah nak buat marketing all the time. Okay, tak payah nak pergi buat live berjam-jam apa semua. Tak payah nak pergi belajar skill macam-macam, pergi kelas belajar skill apa semua. You just datang kelas, belajar macam mana you nak buat room rental bersistem di Financial Freedom with Room Rental. Okay, jangan lupa daftar dan datang kelas, duduk dengan KLS sampai habis. Sampai kita masuk Gang Room Rental Community kan. Alright. So itu saja untuk podcast kali ni. Diharap kita berjumpa lagi di episod yang keempat kan. Okay Syida, last words untuk audience di luar sana. Apa dia? Sebagai wanita lah. Sebab kita dua wanita ni mungkin kita bagi sedikit nasihat kepada wanita di luar sana. Assalamualaikum. Saya rasa semua wanita boleh buat bilik sewa diuruskan sebab wanita ni lagi terperinci. Kan, bila dia beri tanggungjawab dia akan laksanakan sepenuh jiwa raga dia. So kepada wanita ke siapa-siapa yang ni nak bersama-sama untuk menguruskan bilik sewa, boleh pergi ke Ilham Academy dan belajar dengan KLS dan GRR. InsyaAllah. Alright, okay, bye.